Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir musyrik yang berdekatan dengan kamu, dan biarlah mereka merasai sikap kekerasan serta ketabahan hati yang ada pada kamu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa, yakni dengan memberikan pertolongannya. Dan apabila diturunkan sesuatu surah ataupun ayat daripada Al-Quranul Karim, maka di antara mereka, yakni golongan munafiqun itu, ada yang bertanya dengan niat mengejek, siapakah di antara kamu yang imannya bertambah disebabkan oleh surah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Surah Al-Azim. Wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan ini sebagai muqaddimah kepada topik yang akan kita bicarakan pada malam ini, iaitu peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk. Sudah beberapa kali saya sebut berkenaan dengan Tabuk ini tadi. Jadi pada malam ini insya-Allah bahagian pertama daripada peperangan Tabuk ini akan kita bicarakan. Ayat 123 surah Taubah dan juga 124 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir musyrik yang berdekatan dengan kamu, dan biarlah mereka merasai sikap kekerasan serta ketabahan hati yang ada pada kamu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa, yakni dengan memberikan pertolongannya. Dan apabila diturunkan sesuatu surah ataupun ayat daripada Al-Quranul Karim, maka di antara mereka, yakni golongan munafiqun itu, ada yang bertanya dengan niat mengejek, siapakah di antara kamu yang imannya bertambah disebabkan oleh surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah itu menambahkan iman mereka, sedangkan mereka bergembira dengan turunnya ayat ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau dalam peperangan sebelum ini yang kita bicarakan, tidaklah secara kronologi, saya tidaklah berkronologi secara tepat, seperti contohnya dalam perang Khandaq dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam memerangi mereka yang telah datang menyerang kota Madinah. Itu rupa ayatnya, lebih kepada defensif. Tetapi ayat ini, ayat 123 surah Taubah ini sifatnya adalah ofensif, maknanya ke depan, terlebih dahulu. Jadi sebab itulah turunnya ayat ini, Allah Ta'ala suruh menyerang kepada kafir-kafir yang telah menunjukkan sikap untuk menyerang kamu, menceroboh dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi bertindak lebih dahulu, iaitu dengan cara
menyerang mereka terlebih dahulu, ya. Disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, ya, dia kata apa? Umiru biqitalil aqrabi fal aqrabi ilaihim fid dari wan nasab. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mislu Bani Quraizah wan Nadhiri wa Khaybar wa nahwiha. Dalam ayat ini dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, ya, supaya memerangi orang-orang yang mendatangkan kerosakan yang berada di sekitar daripada umat Islam. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ciri yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini ialah ya, pakai satu kot. Ciri yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini ialah orang yang ada di sekelilingmu, dia ada sekitar kamu. Begitu, ya. Jadi kalau selama ini musuh datang menunggu saja, tapi kali ini Allah Taala suruh pergi menghalang mereka tu tadi. Jadi kata Ibnu Abbas, ia seperti perperangan Bani Quraizah yang selepas daripada perang Khandaq itu berlaku perang Bani Quraizah. Itu serangan yang dimulakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan begitu juga dengan Bani Nadir dan Khaybar dan juga contoh-contoh yang sama seumpama dengannya, ya. Jadi inilah kali pertama ataupun antara ayat yang Allah Ta'ala perintahkan supaya memerangi terlebih dahulu dengan apa cara sekalipun supaya musuh tidaklah berani datang mengganggu lagi. Wakila, dan dikatakan di sini maksudnya apa? Ahli-ahli tafsir berpandangan arada bihimur Ruma li'annahum kanu sukkana Syam wa kana Syamu aqraba ila al-Madinati min al-Iraq, ya. Dan antara pandangan ulama berkenaan dengan ayat ini, ulama tafsir maksudnya ialah Rom, ya, negara Rom. Kerana apa? Kerana Rom pada masa itu sedang berusaha ataupun sedang mencuba untuk memerangi Madinah, dan mereka ini dalam kalangan penduduk Syam. Maksudnya Rom, orang-orang Syam yang berada di bawah naungan kerajaan Rom pada masa itu. Maka sebab itulah permulaan ayat ini menjadi mukaddimah kepada mukaddimah kepada bicara kita dalam peperangan Tabuk. Baik, ayat yang ke-124, tuan-tuan dah boleh agak berdasarkan makna dia, ya. Siapakah mereka itu? Mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini tak lain tak bukan adalah golongan munafik. Orang-orang munafik bila turun perintah ayat ke-123 ni tadi, mereka pun terus mengejek-ngejek ke seluruh Madinah dengan katanya apa? Siapa yang lebih bertambah imannya bila turun ayat seperti ini? Kalau selama ni perintah hanya untuk memerangi musuh yang datang kepada kita, tapi kali ini kita kena keluar tinggal negara kita, pergi serang musuh pula. Siapa yang lebih bertambah iman? Tengok. Itu dia perli. Inilah perangai munafik. Jadi tuan-tuan, selepas ni pun kita akan jumpa bagaimana sikap munafik di dalam perang Tabuk ni. Dan Tabuk ni bukan dekat dengan Madinah ni, bukan dekat. Walaupun dinamakan Aqrab di situ, lebih dekat berbanding dengan Iraq. Kenapa disebut Iraq? Iraq itu kan Parsi. Kan berada di bawah Parsi pada masa itu. Jadi tuan-tuan, berbanding dengan Iraq yang menjadi laluan untuk kerajaan Parsi serang Madinah, maka sudah pastilah Syam, tanah Syam itu ataupun Syria sekarang ini lebih dekat berbanding dengan Iraq pada masa itu. Maka orang-orang munafik pun teruslah melakukan apa dia? Kanal munafiquna yaquluna hadzal istihza, qala Allah Ta'ala fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana, yakni yaqinan wa tasdiqa. Bila orang-orang munafik itu tadi mereka datang mengejek sedemikian rupa, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf sendiri bagaimana orang-orang beriman yang sebenarnya mereka lagi bertambah iman, ya. Mereka menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh keikhlasan sebenarnya. Tak ada rasa takut langsung dalam jiwa mereka, ya. Wahum yastabshirun, yakni yafrahuna binuzulil Quran. Bahkan orang-orang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala sendiri cerita, orang-orang beriman tu
bergembira apabila dengan turunnya sesuatu ayat Al-Quran. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad yakni syakkun wa nifaqun fazadathum rijsan ila rijsihim. Allah, ya tuan-tuan, kalau kita tengok ayat ini sebenarnya tafsirannya itu begitu dahsyat apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut bagaimana manakala orang-orang yang sakit hati itu ataupun dalam hatinya ada penyakit, maka bertambah lagilah ketidakyakinan mereka dan juga kenifakan mereka, serta bertambah pula najis di dalam hati-hati mereka itu. Masya Allah, kan? Ai kufran ila kufrihin, iaitu semakin kufurlah ia. Fa inda nuzuli kulli suratin yunkirunaha yazdadu kufruhum biha. Apabila setiap kali turun ayat-ayat Al-Quran itu, maka semakin bertambah kemungkarannya mereka ataupun ingkarnya mereka itu, dan bertambahlah kufur mereka. Jadi hakikatnya tuan-tuan, ya, hakikatnya munafik ini sebenarnya golongan yang kufur sebenarnya, tapi zahirnya tu mukmin. Ini susah yang nak buat, kan? Wa qala Mujahid, kata seorang ahli tafsir Mujahid, hazil ayah isyaratun ilal iman yazid wa yanqus. Tuan-tuan, ayat ke-124 ini juga memberikan isyarat kepada kita bahawa iman setiap orang ini ada naik dan ada turun. Tu tuan-tuan, sebelum kita sentuh tentang peperangan Tabuk, berdasarkan ayat ini kita dapat pengajaran bahawa dalam diri setiap orang iman yazid wa yanqus, naik dan turun. Siapa nak nafikan? Siapa nak nafikan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diiktiraf iman dia tu yazid wala yanqus, bertambah tanpa berkurang. Maknanya lagi hari tu kita tambah. Tuan-tuan, siapa nak nafikan dalam masjid ini bahawa al-imanu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan menurun, bertambah dan berkurang? Tuan-tuan, tak usah pergi jauh lah, kan? Kita tengok pada diri kita sudahlah, kan? Bagaimana pada hari-hari tertentu, musim-musim terbaik dan sebagainya, maka selesalah nak pergi masjid lah dan sebagainya, kan? Rajin. Tapi kalau musim-musim macam ni, sekejap-sekejap hujan, sejuk lah rasa. Masjid Al-Falah pula, beku, masuk dalam tu pun beku, kan? Saya duduk kaki ni pun tak selesa ni, kan? Sejuknya, maka tak datang masjid. Itu saja tanda bahawa yazid wa yanqus. Sedangkan kalaulah iman ini yazid, sentiasa bertambah, ya, tak kira lah musim panas ke, musim sejuk ke, Masjidil Haram ke, Masjidil Falah ke, dia datang serupa je, tuan-tuan, kan? Duduk di Mekah, Masya Allah, ya, kan? Kenapa, ya? Di Mekah, kalau nak jumpa dia, jumpalah di Masjidil Haram, kan? Tak? Tapi bila balik Malaysia, haram datang masjid, tuan-tuan. Kenapa? Inilah masalahnya, tuan-tuan, ya? Inilah masalahnya sebab kita memandang kepada pahala. Memandang pada pahala. Mari Masjid Al-Falah 27 je, dia kata, kan? Sedangkan di Masjidil Haram 27 kali 100,000, tuan-tuan, ya dah? Masya Allah. Hari itu pergilah ke Masjidil Haram. Jangan lepaskan peluang. Jangan, tuan-tuan. Inilah masalahnya apabila kita terlalu melihat kepada pahala semata-mata, sedangkan ia membawa kepada soal iman kita ni meningkat ataupun merosot. Wa kana Umaru ya'khudhu biyadir rajuli war rajulaini min ashabihi fayaqul ta'alu hatta nazdada imana. Umar Ibn Khattab, bila dia nak pergi masjid, ya, ataupun dia nak pergi buat satu kerja kebaikan, tuan-tuan, dia akan panggil seorang atau dua orang lelaki yang dia jumpai, ya, maka dia kata apa? Istilah dia, ta'alau hatta nazdada imanan. Dia nak ajak orang ni pergi buat kerja-kerja amal, mari masjid ke, mari apa ke. Bahasa yang digunakan oleh Umar Ibn Khattab apa dia? Mari kita tingkatkan iman kita bersama. Masya Allah, ya. Itu bahasa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Baik, tuan-tuan, mendapat pengajaran awal berkenaan dengan meningkatnya iman ataupun merosotnya iman itu tadi. Baik. Jadi seterusnya, sekejap, terlupa buka internet pula.
Inilah canggih guna teknologi. Terlupalah pula. Kitab-kitab saya ni dalam drive semuanya. Nak buka drive kena buka apa? Kena buka internet lah dulu. Jadi begitulah persoalan iman ini tadi dibahaskan oleh para sahabat, dan ternyata perang Tabuk ini perang yang benar-benar tuan-tuan, benar-benar menguji iman. Tak jadi pun peperangan tu. Perjalanan tadi tu saja pun tuan-tuan sudah 3 minggu nak sampai ke Tabuk. Sekarang ini kalau tuan-tuan pergi umrah, cubalah perhatikan ya. Cubalah perhatikan kepada signboard Tabuk. Signboard Tabuk yang berada betul-betul dekat dengan Uhud, dekat dengan bukit Uhud tadi tuan-tuan kan. Dari Masjid Nabawi nak cross parit besar tu ya, parit besar yang layak jadi sungai dah kalau kira. Di situ ada satu signboard Tabuk 726 km. 726 km tu menggunakan jalan straight highway sekarang. Dulu tuan-tuan 1400 tahun lampau jalan naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit tuan-tuan. Lepas tu tak ada pula jalan straight macam tu. Berjalan menuju ke arah air. Lepas tu tuju pula ke arah air yang kedua. Sebab itulah memakan masa sampai 3 minggu. Dan Nabi SAW duduk pula di Tabuk 20 hari. Tetapi musuh tak datang. Memang musuh sudah demoralize tuan-tuan ya. Dan akhirnya balik semula pun 3 minggu. Jadi 3 berapa? 9 minggu tuan-tuan. Itulah tempoh perjalanan ke Tabuk itu. Dan musimnya pula adalah musim panas terik. Pada bulan Ogos. Dikatakan peperangan ini berlaku pada bulan Ogos tuan-tuan. Musim panas terik. Tetapi di sinilah benar-benar menguji umat Islam. Sama ada mereka ini benar-benar bertambah iman atau sama seperti yang disebut oleh orang-orang munafik itu tadi. Ya. Baik. Perang Tabuk merupakan salah satu peristiwa peperangan dalam Islam dan salah satu daripada 27 peperangan yang diikuti ataupun ikut serta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menjadi pemimpinnya. Dalam sejarah Islam, peperangan ini merupakan peperangan terakhir bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia berlaku pada bulan Rejab tahun 9 Hijrah. Itu yang saya langkau terus dari perang Khandaq pada bulan lepas tu kepada perang Tabuk ini, sebab ini adalah salah satu daripada peristiwa yang berlaku pada bulan Rejab ini ya. Jadi rasa rugilah kalau saya tak cuba mengupas berkenaan dengan Tabuk ini pada penghujung bulan Rejab kali ini. Baik, pada bila? Pada 9 Hijrah. Bulan Rejab 9 Hijrah, dan dikatakan berlakunya peristiwa ini adalah antara Ogos, September dan juga Oktober 631 Masihi. Jadi tuan-tuan, memang ini adalah antara musim cuaca panas terik, dan tempat berlakunya peperangan itu merupakan destinasi padang pasir yang terlalu jauh yang menyukar para musafir ya. Kalau saya cuba buka peta ni kan, Tabuk ini dia terletak di sepanjang pesisiran barat laut negara itu, negara Saudi, menghadap ke arah Mesir di seberang Laut Merah, dan pada masa ini penduduknya pun ramai, 500,000 lebih. Itulah Tabuk tuan-tuan. Dia jauh ke utara ya, jauh ke utara dan dah masuk ke dalam wilayah Syam pada masa itu ya. Baik, sekarang dalam kerajaan Saudi lah ya. Dulu berada dalam wilayah Syam. Empayar Rom merupakan sebuah kerajaan yang besar dan kuat ketika itu dan selalu mencapai kemenangan apabila berperang. Dan paling mereka bangga dan angkuh serta bongkak kerana pada tahun 2 Hijrah mereka telah menewaskan Parsi sehinggakan Parsi mengalami kerugian teruk yang tak ada bangun-bangun lagi dah ya. Parsi pada tahun ke-6 kerasulan Parsi menewaskan Rom. Apabila Parsi menewaskan Rom, orang-orang Quraisy pun bersorak gembira memperli umat Islam. Mengejek umat Islam. Dia kata apa? Dia kata duk bangga sangat
kamu ni adalah agama langit, istilah agama samawi, bukan? Duk bangga sangat, kata, Nuh, tengok Nuh, ya, Rom yang lebih dulu daripada kamu mengamalkan agama langit telah jatuh tersungkur kerana mereka telah kalah teruk berlawan dengan Parsi. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar ejekan ini berasa sakit hati, kan? Sakit hati sangat. Lalu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tak lama kemudian turunlah surah Ar-Rum. Dalam surah Ar-Rum itu tadi, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahawa Rom akan menang semula mengatasi Parsi dalam tempoh tak sampai berapa? Tak sampai 10 tahun, ya. Disebut dalam ayat itu fi bid'i sinin, ya. Fi bid'i sinin. Bid'i ni dalam bahasa Arab bilangan di antara 3 hingga 9. Bahasa Arab ni jangan, ya, bilangan pun pelik. Bahkan, tuan-tuan, kalau kita perhati dalam surah Rum itu dimulakan dengan huruf muqatta'ah, dengan alif lam mim. Tuan-tuan, ya. Alif lam mim dan juga huruf-huruf muqatta'ah lain, semua surah yang bermula dengan huruf potong macam ni diturunkan di mana? Diturunkan di Mekah, tuan-tuan, ya. Itu dia, diturunkan di Mekah. Dan fungsi apakah huruf-huruf potong ini tadi? Ya, huruf muqatta'ah dipanggil. Fungsinya ialah untuk memberikan kejutan, syok kepada orang-orang kufar khasnya dan juga umat Islam. Bila membaca alif lam mim ini, mereka tahu ini adalah penekanan yang begitu kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi huruf-huruf muqatta'ah ni. Jadi kalau kita sedar tentang itulah maksud dia, maka sepatutnya bila kita baca surah-surah yang macam ni, kita baca dengan semangat, bukan dengan alif lam mim. Pasal apa? Letih dah, kan? Nak tadarus ni, nak kejar sampai 3-4 juzuk satu hari, maka baca pun dah jadi letih dah. Alif lam mim, alif lam ra. Tuan-tuan, sepatutnya kita sedar ini adalah ayat-ayat yang memberikan syok, kejutan. Alif lam mim. Ghulibatir Rum. Biar semangat, kan? Allah Ta'ala cerita pasal tentera Rom ini, ya. Bagaimana Rom itu memang telah dikalahkan. Memang telah dikalahkan pada hari itu. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang dekat. Di negeri yang dekat. Dekat sekali, dekat sangat. Dan mereka sesudah kalahnya itu akan mengalahkan kembali lawannya. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Dalam masa tidak sampai 10 tahun, mana Rom akan menang balik mengatasi Parsi. Kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya. Dan pada ketika berlakunya kemenangan Rom itu, orang-orang yang beriman pun bergembira, tuan-tuan. Jadi bila turun ayat ini, Abu Bakar pun pergi jumpa kawan-kawan lama dia, antaranya Umayyah bin Khalaf, ya. Umayyah bin Khalaf ini adalah toke kepada Bilal bin Rabah yang telah menyeksa Bilal separuh mati, tuan-tuan. Dan ramai lagi dia seksa orang-orang hamba dia untuk kerana mengetahui mereka ni dah memeluk Islam. Jadi apabila jumpa dengan Umayyah kata, berani bertaruh. Tuan-tuan, berani bertaruh. Abu Bakar kata, baik. Dia kata, Abu Bakar kata, baik. 100 ekor unta. Tak main sikit-sikit. 100 terus. Kalau betul lah Rom menang balik ke atas Parsi selepas tak sampai 10 tahun, maka aku bagi kamu 100 ekor unta. Kalau Rom tak menang-menang juga selepas 10 tahun, bagi kat aku 100 ekor unta. Mau? Abu Bakar kata, mau. Tak habis saya cerita, ada orang dah angkat tangan.
Ustaz, dia kata, tidakkah tu macam betting ke? Kita tak jarang guna istilah betting ni kan. Jadi dia pun bertaruh. Ya kata memang bertaruh. Abu Bakar bertaruh ke? Sabar dulu. Cerita tak habis lagi. Sabar dulu kan. Bertaruhlah. Lepas tahun 2 Hijrah, apabila kembali dari Badar, gilang gemilang punya kemenangan, datanglah berita Rom telah mengalahkan Parsi. Ya, bahkan Basra di Iraq itu telah jatuh ke tangan Parsi, tuan-tuan. Asalnya Iraq itu tadi telah jatuh ke tangan Rom. Asalnya Parsi yang memegang Iraq pada masa itu. Tengok peta, tuan-tuan, ya, betapa jauhnya tentera Parsi kena kejar sampai hilang banyak wilayah dia. Jadi tuan-tuan, betul-betul 9 tahun selepas daripada kekalahan Rom tadi, maka Rasulullah SAW pun pandang ke arah Abu Bakar. Abu Bakar pun tertunduk, tuan-tuan. Tertunduk syukur. Dapat tak 100 ekor unta tu? Tuan-tuan, tak dapat. Pasal apa tak dapat? Umayyah bin Khalaf telah hancur dalam peperangan Badar, tuan-tuan. Hancur. Habis lah. Tak dapat apalah kan? Hancur dah dia dalam peperangan Badar. Dan 2 bulan selepas peperangan Badar, turunlah ayat 90 suratul Maidah. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amali syaitan, tuan-tuan. Allah Ta'ala telah mengharamkan total 4 perkara serentak, iaitu khamar, kemudian tilik bertaruh, berjudi, ya, maisir, tilik nasib, nujum, kan, dan juga apa lagi satu, sembah berhala, rijsum min amali syaitan. Jadi yang Abu Bakar bertaruh pada tahun 6 kerasulan itu, ya, ayat pasal pengharaman pertaruhan itu belum diturunkan. Arak pun belum lagi diharamkan, tuan-tuan, pada masa itu. Jadi kena fahamlah dia punya rentetan cerita. Oh, macam tu ke? Ya, macam tu. Dan Allah Ta'ala memelihara Abu Bakar lebih dulu daripada diturunkan ayat pengharaman pertaruhan itu, kerana Umayyah bin Khalaf telah hancur dalam peperangan Badar, tuan-tuan. Ya. Umayyah bin Khalaf ni dikatakan jenazah dia setakat pinggang ke atas je. Pinggang ke bawah hancur. Pasal apa? Pasal pinggang ke atas ni pakai baju besi. Jadi selamatlah. Dan Bilal bin Rabah ni, orang yang hampir mati diseksa oleh Umayyah bin Khalaf, dia terkenang-kenang berkenaan dengan yang mulia tak mulianya hati Bilal ni. Bayangkanlah, tuan-tuan, dia terkenang-kenang ketokeh dia yang mati dalam perang Badar tak sempat beriman, tuan-tuan. Tak sempat beriman. Ceritanya, apabila ada dalam kalangan orang-orang Ansar ni tadi yang memang tak kenal tokoh-tokoh ni, tokoh Abu Jahal tak kenal, Umayyah bin Khalaf tak kenal, mereka bertanya kepada Bilal. Dan Bilal dalam peperangan Badar hanya bertugas sebagai tukang menyediakan senjata. Duduk di barisan kedua lah, bukan barisan pertama. Maka Bilal pun tunjuklah tu Abu Jahal, tu Umayyah bin Khalaf, tunjuk. Bila dia tunjuk saja, maka menyerbulah orang-orang Ansar ni kepada Abu Jahal dan juga Umayyah bin Khalaf, 2 sahabat baik ni tadi, tuan-tuan. Dan apabila melihat kepada jenazah Umayyah yang sudah hancur, Bilal rasa macam nak rasa bersalah lah juga. Sebab apa? Sebab dia yang menunjukkan kepada mereka ini. Itulah mulia tak mulianya hati Bilal. Apabila orang yang dah menyeksa dia macam tu pun, dia masih lagi rasa kasihan belas pula. Walhal tidak salah Bilal langsung, kerana dia tunjuk, kan. Apanya orang tanya, dia tunjuk je. Tak adalah pula dia pergi minta orang lain tolong bunuh sebab aku kecil sangat nak lawan dia, ya, tolong bunuh dia. Tak, Bilal tak pernah pun suruh begitu, kan. Tapi itulah kemuliaan hati Bilal. Jadi, tuan-tuan, demikianlah kaitan dengan peristiwa peperangan Tabuk ini. Tentera Rom pada masa tahun kedua Hijrah dah menjadi super power, ya, bahkan kuasa tunggal pada masa itu, kerana Parsi sudah sakit. Bayangkan 7 tahun kemudian, iaitu pada tahun 9 Hijrah,
apabila tentera Rom ni tadi berura-ura untuk menyerang Madinah. Kerana apa? Kerana mereka tak puas hati dalam perang Mu'tah, tuan-tuan. Dalam perang Mu'tah, tentera Rom ni tadi telah bergabung dengan tentera-tentera Syurahbil. Tentera-tentera Syurahbil dari mana? Dari kawasan Ghassan, ya, kawasan Ghassan atas sikit daripada Tabuk. Kawasan itu, tuan-tuan, didiami oleh orang-orang Arab yang telah memang berada di bawah pengaruh Rom total. Maka tuan-tuan, pada masa itu bayangkan Syurahbil apabila menerima surat daripada Rasulullah SAW pada tahun ke-6 Hijrah, ya, pada tahun ke-6 Hijrah Rasulullah tulis surat. Hasil daripada perjanjian damai Hudaibiyah, Rasulullah ambil peluang tulis surat kepada raja-raja dan juga ketua-ketua kabilah untuk menceritakan tentang Islam. Jadi salah seorang daripada sahabat Nabi SAW yang telah bawa surat itu tadi ke kawasan Ghassan telah dibunuh oleh Syurahbil, iaitu raja Arab di kawasan Ghassan, kawasan atas sikit pada Tabuk tadi. Tabuk tu dah masuk dah semenanjung tanah Arab, tapi Ghassan ini dia masih lagi segenting yang menghubungkan antara Syam dengan juga semenanjung tanah Arab ni tadi. Bila dibunuh, bukan saja dibunuh, bahkan dihina-hina pula. Kepala sahabat yang mulia ini telah dicucuk dengan tombak dan diletak di pintu kota. Maka sebab itulah, tuan-tuan, pada tahun 7 Hijrah, Nabi SAW telah memimpin satu bala tentera untuk yang ini tidak dipimpin oleh Nabi. Perang Mu'tah tidak. Perang Mu'tah Nabi hanya kirim Zaid bin Harithah, Allahumma salli ala Muhammad, Ja'far bin Abi Talib dan juga Abdullah bin Rawahah. Ketiga-tiga panglima ni syahid, tuan-tuan. Dalam perang Mu'tah, perang yang paling tak logik dalam sejarah. 3,000 tentera Islam terpaksa berhadapan dengan 100,000 tentera Syurahbil, ya. Dan kebetulan semasa umat Islam sampai ke kawasan Mu'tah, sekarang ni Mu'tah dalam Jordan, mereka mendapat berita Maharaja Rom ataupun Kaisar Rom ini tadi turun melawat Basra di Syam, di Syria sekarang, untuk berjalan kaki menuju ke Baitul Maqdis. Konon-kononnya macam pilgrimage jugalah, macam menunaikan haji lah bagi pihak dia. Jadi tuan-tuan, apabila mengetahui saja umat Islam datang ke Mu'tah untuk challenge dan juga untuk menuntut bela di atas perbuatan jahat Syurahbil pada tahun ke-6 Hijrah, ya, pada tahun ke-7 masuk ke 8 Hijrah, hujung-hujung dah Nabi hantar 3,000 bala tentera, asalnya nak berhadapan dengan 100,000 tentera Syurahbil. Tapi kebetulan dah Raja Rom ada dekat situ, dan dia sekali turun, tuan-tuan, dia tak turun dengan 4-5 orang, 400-500, tidak. Dia turun dengan 100,000, 200,000 tentera mengiringi dia. Itu dia Hercules ni, ya. Jadi tuan-tuan, diarahkan pada kali itu 100,000 tentera ada dengan dia, diarahkan tentera dia bantu tentera Syurahbil. Maknanya 200,000. 200,000 lawan 3,000. Memang tak logik, tuan-tuan, kan? Namun umat Islam berjuang dengan bermati-matiannya. Daripada 3,000 orang tentera muslimin ini, rupa-rupanya terselit dekat situ Khalid ibn Walid yang baru beberapa bulan memeluk Islam. Baru beberapa bulan memeluk Islam, dan dia pergi sebagai private, tuan-tuan, sebagai prajurit biasa. Hebatnya Khalid bin Walid ni, dia pergi sebagai prajurit biasa, tak ada langsung dalam hati dia, hina berasa, kan, aku ni panglima 4 bintang ni, kan, dia mari sini bagi private kat aku. Tak ada. Pergilah Khalid bin Walid ke peperangan Mu'tah bersama 3,000 tentera, dan Allah takdirkan bila peperangan meletus, 3 panglima ni syahid, ya. Agak-agak berapa ramai dalam 3,000 ni yang jadi syuhada? Agak-agak, tuan-tuan, ya. Hanya 12 orang sahaja yang syahid, tuan-tuan. Dan selepas itu Khalid bin Walid telah dipilih oleh tentera-tentera muslimin untuk menjadi
panglima menggantikan ketiga-tiga panglima yang telah wafat tadi, ya. Itu peristiwa perang Mu'tah. Memang berlaku pada tahun 8 Hijrah. Saya baru teringat. Sebab Khalid bin Walid dia memeluk Islam selepas daripada umrah yang Nabi dia panggil apa, Umratul Qadha. Umratul Qadha 7 Hijrah. Dan bila Khalid bin Walid ikut sama, bermakna dia dah masuk pada tahun 8 Hijrah. Itu dia saya silap sebut tadi, ya. Jadi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan, bukan Nabi ya, akibat daripada malu besar. Ya, akibat daripada malu besar tentera Rom kerana mereka telah gagal menewaskan 3,000 tentera ini, maka mereka pun mengambil kesempatan untuk menyerang Madinah dengan bala tentera yang khabarnya 200,000 datang direct dari Rom. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mendapat berita ini, Nabi mencadangkan supaya kita sekat tentera Rom itu di Tabuk. Ya, jangan langsung biar mereka ni masuk ke wilayah semenanjung Tanah Arab ini, kerana Rom mesti diajar, begitulah, ya. Dan ini bertepatan dengan kehendak ayat 123 surah Taubah yang menjadi mukaddimah tadi. Maka tuan-tuan, bermulalah persiapan yang mengambil masa agak lama, ya, hampir sebulan juga persiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti dalam episod kedua nanti saya akan dedahkan bagaimana pengorbanan para sahabat seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ke-124 tadi. Mereka ini motivasinya semakin meningkat, bahkan mereka sanggup berhabisan harta benda mereka, wang ringgit mereka istilahnya, untuk menyumbang kepada tabung peperangan Tabuk ini. Inilah nanti insya-Allah yang akan membuka minda kita bagaimana Allah sebut dalam dua ayat ini yang terlalu dekat, 123, 124. Terus Allah Ta'ala beritahu tentang hati-hati tentera muslimin tadi. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf, hari ini ada hal, jadi saya terpaksa meninggalkan masjid sebelum sempat untuk menunaikan solat isyak berjemaah di sini, ya. Jadi marilah kita bersama-sama menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.